Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat semua, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya dan orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah bersiaran langsung bersama saya pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, pada malam ini bersiaran kita lagi dalam siri kuliah pengajian online dalam kitab rujukan Hakikat Kehidupan. Terima kasih kepada yang sudah bersama dengan saya lagi sekali pada malam ini. Mohon kepada semua yang telah menonton, yang sedang bersiaran ini, perbetulkan niat. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menyikapi kebenaran. Kerana dalam nak menyikapi kebenaran ini, pasti akan berhadapan dengan kebatilan. Kenapa nak menyikapi kebenaran? Sebab kita berada pada kebatilan. Sebab tu kita masih mencari-cari erti sebuah kehidupan. Bagi yang telah menemui kebenaran, bermulalah episod untuk memantapkan amalan. Bila dah ada kebenaran, barulah boleh beramal. Kalau beramal tanpa kebenaran, kita bimbang amalan dia ditolak, fasik, rosak. Kerana berbuat tanpa ada kebenaran, tanpa tahu kenapa dia buat. Sebagai contoh, kehidupan ini. Kehidupan ini adalah satu ibadah sebenarnya. Tapi kalau tak temui kebenaran, dia tidak akan jadi ibadah. Dia akan sekadar riadah, penat saja. Betul ramai yang kalau kita tidak bawa kehidupan ini dalam konteks perbincangan yang sebenar, dia akan keletihan, dia penat. Betul lah Ustaz, saya tak tahulah apa nak jadi. Nampak? Dia mula ada sesuatu perkara yang masih lagi bermain dalam fikiran dia, atau masih lagi dalam hati dia masih ada persoalan. Letih, yang tak dapat dunia, tak dapat benda, letih dah. Tapi yang dah dapat pun kadang-kadang dia masih mencari lagi. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, bila macam tu, maka skrin tak clear, bergoyang. Okey je. Yang lain okey ke? Suara okey kot?
Audio okey, visual okey. Komen dulu. Kehidupan itu satu ibadah, tapi dengan syarat dia kena duduk dalam kebenaran. Okey, alhamdulillah. Okey, baru kita teruskan insya-Allah. Okey, clear. Mana ada yang tak clear tu, mana sistem phone-nya sendiri. Mungkin boleh cek balik. Keluar log out balik, masuk balik, log in balik. Alhamdulillah. Baik, kehidupan itu satu ibadah. Kerana ulama menterjemahkan kehidupan itu sebagai ibadah, din. Din dalam konteks ibadah khusus, yang ini rukun Islam. Din yang kedua itu adalah kehidupan. Cuma bagaimana nak jadikan kehidupan itu ibadah, yang ini sebagai perkara yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mestilah letakkan dalam kebenaran. Dia mestilah letakkan dalam kebenaran. Malam ni saya akan gunakan whiteboard. Tu dia. Malam ni skrin dah blur. Okey kot. Banyak okey kot. Okey je, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita akan guna whiteboard. Test. Saya akan cuba tengok. Kita boleh buat dua. Pertama saya akan tukar skrin ke belakang. Belakang ada whiteboard. Tu dia. Okey, malam ni kita akan ada guna whiteboard. Jadi bolehlah saya akan tulis di belakang itu. Kemudian kita akan rujuk balik. Tu dia. Saya dah set up dah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada yang sudah bersiaran dengan saya malam ni. Dalam muka surat 9. Muka surat 9, kitab baru. Versi baru. Dalam realiti kehidupan masa kini, Muqaddimah. Semalam kita dah sentuh tentang pengenalan. Kita dah sentuh dua surah. Dua surah yang penting. Dua surah yang penting. Baik, saya nak buat kesimpulan dulu ataupun buat ulang kaji tentang bagaimana perbincangan kita semalam dalam pengenalan, introduction. Bagaimana kita nak memahami dua surah penting, bagaimana kronologi dia panggil usul. Semalam kita belajar tentang usul kehidupan. Khair, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, teruskan share bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin nak tahu, mungkin ada yang nak mengikuti, bantu mereka. Jangan serik untuk sebarkan, kerana saya dapat banyak feedback yang terima kasih Ustaz, melalui si Fulan ni dia perkenalkan, besar pahala siapa yang share tu bila dia berubah. Sebab ini pengajian ini memang orang mencari erti kehidupan sidang jemaah mata Allah SWT. Jangan biarkan jiran, sahabat kita, saudara mara kita hidup dalam kebatilan. Batil ni maknanya mereka beribadah tetapi tidak sempurna ibadah dari sudut kehidupan. Mereka tidak nampak, tak dapat makna kehidupan itu. Menyebabkan dalam kehidupan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Macam kita dah bincangkan semalam. Mungkin dari sudut rukun Islamnya dia mampu menterjemahkan, tapi mari dalam kehidupan yang Islam itu tidak nampak. Yang ini kita tidak mahu. Baik, kita buat ulang kaji usul kehidupan. Saya tukar skrin untuk saya tulis. Baik, supaya kita nampak kronologi dia. Baik, dalam usul kehidupan kalau kita lihat dalam kehidupan, okey, nampak? Okey, nampak. Dalam bab kehidupan kita mengaji tentang hakikat kehidupan. Apa itu hakikat? Itu kebenaran. Dia ada lawan, kebenaran versus kebatilan. Nampak? Kebenaran
versus kebatilan. Alhamdulillah. Perambi cakap kalau tak nampak 3 kali Jumaat. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey. Baik, sekarang ni kita nak melihat kebenaran. Di sini. Bila kata kebenaran, dia mesti ada usul dia. Dia ada usul dia. Apa itu usul? Usul itu adalah asal atau asas. Dia mesti ada asas. Dia mesti ada asas dia. Baik, bila kata dalam kehidupan itu ada kebenaran. Kalau kebatilan ni, batil ni dia tak ada asas. Dia cakap tak ada asas. Dia cakap tak ada asas. Sekadar dia bercakap mengikut apa yang dilihat saja. Dia cakap ikut apa yang dilihat. Aku tengok kan orang tu kan. Dia tu. Aku tengok kan. Dia mainkan saja. Itu batil tu, sangkaan. Ini dia akan pergi pada sangkaan. Surah Al-An'am 116. Kalau kita melihat mengikutkan ramai kebanyakan manusia atas muka bumi ini, maka dia akan ikut sangkaan. Dia akan ikut sangkaan sebab dia tak ada asal bercakap, sekadar dilihat saja. Dilihat, baca pun tak. Nampak? Dalam kebenaran dia ada asas. Asasnya ialah mesti kepada, bila sebut kebenaran, dia akan balik kepada nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah. Baik, sunnah ni maksudnya dia panggil SOP dia panggil kaedah SOP. Sunnatullah. Sunnatullah, bagaimana Allah menjadikan sunnah Rasulullah. Dia mesti Al-Quran sunnah. Mana sunnah ni ikut para nabi dan Rasul. Al-Quran ni kalamullah. Kalamullah. Ini kalamullah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah ni bila kata terjemahan mesti ikut para nabi dan rasul. Dia mesti ikut para nabi dan rasul. Tetapi para nabi dan rasul mengikut sunnah, sunnatullah. Mengikut sunnatullah. Nampak? Itu kaedah dia. Nampak? Okey. Maka semalam kita dah nampak usul. Dalam kehidupan dia ada masalah. Kehidupan ni dia ada, kehidupan ni dia ada masalah atau masail. Ni persoalan-persoalan. Bila kata ada persoalan-persoalan dalam kehidupan, yang mana persoalan ni tidak boleh dijawab hanya dengan sangkaan. Persoalan kehidupan melibatkan apa? Melibatkan masa depan. Persoalan kehidupan dia melibatkan masa depan. Nampak tak? Nampak? Okey. Cuba berhati dulu. Jadi, bila kata usul Al-Quran Sunnah, maka kita akan ikut bila saya jalan kena dengan kipas. Okey. Tulisan okey ke? Saya rasa okey kot. Ramli cakap kau tak nampak 3 kali Jumaat. Okey. Kamera saya sini clear. Sebab kalau tak clear,
mesti kat sini pun tak clear. Sini okey. Okey. Boleh ni, boleh. Cuba tengok balik. Boleh nampak tu, boleh nampak. Sebab saya tengok kat sini nampak dalam kamera. Ejah kamera masing-masing. Okey. Tu tulisan okey. Kena buat nampak. Kalau tak nampak 3 kali Jumaat. Tak apa, sekarang ambil dulu point dia yang saya tulis tu. Ambil dulu point dia. Okey. Ya betul. Saya tengah tulis, dia autofocus. Okey. Ya. Okey. Saya nak tunjukkan dia punya perjalanan tu. Okey. Bila kata hakikat kehidupan, dia ada dua, kebenaran versus kebatilan. Okey. Nampak dekat usul tu, dia mesti ada usul dia. Macam usul tu, sebab bila kita gerak-gerak dia akan pecah lah. Biasalah tu. Apa panggil apa? Amator. Macam tu lah. Kalau profesional ada production lain cerita. Okey. Baik. Ingat, tengok dengan hakikat tu. Tengok dengan hakikat. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Okey, baik. Jadi, saya nak pointkan di sini. Cuba tengok kat situ. Berapa ramai dalam kehidupan dia tak bercakap ada asas. Dia ikut apa yang dilihat saja. Belah kanan kita tu, nampak? Kita kena bercakap ada asas. Dan asas kita mesti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan para ulama, qiyas, ijma' semua cukup. Sebab kita akan berhadapan dengan masalah kehidupan. Yang tak nampak, bawa-bawa nampak. Baik. Jadi bila kata masalah kehidupan, masalah kehidupan ni dia melibatkan masa depan. Nampak tidak? Dia melibatkan masa depan. Soal rezeki, soal kasih sayang. Nampak? Itu perlu saya dalami lagi. Okey, sekarang ni clear Baik, clear. Baik. Bila kata soal masa depan, maka di sini masalah kita nak kaitkan tentang bagaimana kita melihat. Okey? Saya nak padam. Okey? Malam ni percubaan. Nantaklah jadi macam mana pun. Okey? Yang penting insya-Allah sampai. Okey. Okey, berbalik kepada usul ataupun asas. Bila kita melihat masalah, ni dia mesti berbalik kepada kaedah melihat. Yang mana melihat ini bukannya dengan mata kepala, dia melihat dengan mata hati. Di sinilah akan turunnya Iqra'. Bacalah. Masalahnya kita nak bincangkan ni, persoalan ni bukan persoalan kebendaan. Bukan. Biasanya dalam kebatilan, dia akan pergi pada kebendaan ya. Ni kebendaan ni. Sebab sepatutnya persoalan tentang kehidupan ini, dia melibatkan tentang masalah untuk mengenal Allah. Masalah utama, masalah paling besar dalam hidup ni adalah mengenal Allah. Nampak tak? Tu. Inilah kebenaran. Itulah kebenaran. Nampak tak?
Apa masalah utama kita? Masalah kita adalah nak mengenal Allah. Itulah masalah utama kita. Tapi kita buat-buat tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu share lagi. Mana yang baru masuk tu, boleh tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah dia masalah. Ni masalah ni. Tu dia. Usul asal kehidupan. Semua cakap masalah kehidupan, masalah. Okay, clear? Jadi asas dia tengok kembali pada Iqra. Dan Iqra tu surah Al-Alaq tu semalam kita dah bincang tentang bagaimana wahyu yang pertama turun. Dan kita kaitkan dengan suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat berapa? Ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Nah, okey. Jadi sekarang ni bila ni ada dua kisah. Ni kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah tentang Nabi Adam AS. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini suratul Baqarah ayat 31 semalam yang kita bincang. Ada dua kisah. Kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Adam AS. Okay, baik. Ini bermula dengan persoalan kehidupan. Persoalan. Ketika suratul Baqarah ayat 31, Allah nak jadikan sebelum tu ada surah 30. Allah nak jadikan siapa? Allah nak jadikan khalifah. Malaikat soal. Malaikat soal Allah. Nampak? Jadi dua kisah ni asas kepada perbincangan kita. Tu masalah utama kita adalah nak mengenal Allah. Sebab tengok ayat mula Allah memperkenalkan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian itu ayat yang pertama yang diajar kepada Nabi Adam AS pada kedudukan masalah. Sebab malaikat bertanya, nak jadikan manusia kan masalah. Nampak? Kan masalah. Tetapi Allah ajar Nabi Adam AS. Tidak jadi masalah kalau mereka ini mengenal. Boleh melihat masalah itu kembali. Dan ini dijawab bila turunnya suratul Alaq ayat 1 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak dia usul itu perjalanan hidup. Ini kena faham sebab kita ilmiah sikit malam ni insya-Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan masalah kehidupan. Apa masalah kehidupan? Manusia berada dalam zaman jahiliah. Itu malah masalah kehidupan. Mata hati mereka buta. Mata hati buta. Oh, besok saya kena beli pointing laser sambil cakap saya boleh laser dekat tulisan. Nampak? Bila ada masalah, kemudian dia mata hati dia buta. Buta mata hati dia. Bila buta mata hati dia, maka jahillah. Orang yang buta mata hati itu jahil. Itulah dia panggil kafir, yang tertutup mata hati. Maka ketika itu turunnya surah atau wahyu yang pertama itu adalah dengan melihat ataupun membaca. Maksud melihat di situ adalah membaca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak? Bacalah dengan nama Allah. Nampak? Ada masalah kan? Tapi dimulai masalah itu dengan melihat Allah. Kita tidak. Ada masalah dia cari benda. Ada masalah cari benda. Sebab kita belajar dengan batil. Kita belajar dengan apa yang kita lihat semata-mata.
Sama, zaman sekarang pun berada pada zaman jahiliah moden. Buta mata hati. Ada masalah rumah tangga je, cerai, cari laki lain. Ada masalah je, cari bini lain. Itu kerja. Ada masalah dia, tak cukup rezeki, cari duit. Dah cari duit sampai ke mati, cari tak habis-habis. Sampai ke mati, Allah kata, sampai masuk dalam kubur kau akan cari duit lagi. Ada tidak? Ada. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nampak tidak? Bila kita ada masalah, sebenarnya masalah hati, kita ni ada masalah hati, buta hati, jahil, maka kita akan bergaduh. Orang yang suka bergaduh ada masalah hati. Masalah hati itu straightforward. Sebab tu semalam kita sentuh tentang vaksin Tauhid 99. Kita dah sentuh tentang bagaimana nak mengubat hati itu dengan kembalikan daripada ubat yang paling mustajab, vaksin. Masukkan vaksin. Sebab penyakit hati ni, sebab kita dah terlampau didedahkan dengan kebendaan. Ya. Kita dah didedahkan dengan kebendaan, sidang jemaah mata Allah SWT. Ni, hidup kita ni, kita diajar untuk melihat kebendaan. Inilah asas hidup kita, mesti ada kebendaan. Asas rumah tangga, ustaz, mesti kena ada duit. Kalau tak ada duit, macam mana nak hidup? Asas kita ni, keperluan asas kita ni memanglah keperluan asas jasad itu perlukan duit. Makan, minum, pakai, keperluan asas. Tapi kalau mari bicara soal hakikat, keperluan asas itu adalah mengenal Allah. Wallahi, mengenal Allah itu keperluan asas pada segala asas yang ada. Tapi tidak diambil berat, tidak dititik beratkan. Nampak? Maka hau birulah kehidupan kita hari-hari. Dah terantuk, dah tersungkur baru nak cari kebenaran. Nampak? Dari sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, kalau kita lihat balik pada muka 9, ada benar tidak apa yang kita bincangkan ni kerana kita terhalang daripada kebenaran sebab kebendaan? Adakah kita ni terhalang untuk melihat kebenaran? Kenapa ustaz saya susah nak mengenal kebenaran? Pahitnya, sakitnya saya. Kenapa? Sebab kita berada di akhir zaman. Fitnah kita adalah kebendaan. Nabi dah kata. Rujuk muka surat 9 daripada Imam Ahmad Tirmizi At-Tabrani. Nabi SAW meriwayatkan daripada Imam Ahmad Tirmizi dan Tabrani daripada Ka'ab bin Iyad. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Rasul, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Fitnah dunia itu apa, Tuan Hazim Hamzi? Fitnah dunia itu adalah harta. Exactly, tepat Nabi kata harta. Nampak? Okey, saya ubah skrin, tengok saya pula. Bertemu kita kembali. Nampak? Jadi nampak tak perjalanan ni? Sengit-sengit lah kamera ni. Dia. Okey, betulkan balik. Okey. Lain clear. Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Sebab tu pernah saya tulis dalam satu kenyataan tentang ramai wanita terfitnah dengan harta. Apatah lagi lelaki. Lelaki lagilah duk fikir harta. Al-fulusul fulus. Kebenaran tak nampak, kebendaan nampak. Rezeki tak nampak, duit nampak. Bila dia nak kenal rezeki? Bila dia tak ada duit nanti. Baru dia tahu semua rezeki. Ya Allah, rezeki. Bila dia tak ada duit, licin, baru dia kenal rezeki. Sebab tu time kita susah dulu, apa saja kita boleh makan. Alhamdulillah, syukur. Makan nasi biasa kosong kicap, alhamdulillah, syukur. Tengok saat lagi dia ada duit nanti. Mula dia tanya, takkan ini je? Mula dia fikir, takkan itu je? Takkan ini je? Nampak? Perempuan, wanita, bila kahwin dengan lelaki, apa yang dia minta? Nafkah, harta. Ada dia minta nak mengenal Allah. Bohong lebih. Lelaki, suami yang tak ada Allah, tak apa. Dia tak kisah mana tu. Yang penting, jangan hak-hak dia sebagai wanita ni mesti dipenuhi. Harta, tempat tinggal, rumah, apa, setia dengan satu. Untuk bagi Allah, dia tak pernah terfikir
Tak pernah terfikir keperluan hidup dia mesti kena Allah. Tak pernah. Nampak? Jadi ini yang menjadi masalah besar untuk mengenal Allah. Itu adalah harta. Tak percaya? Tengoklah sekarang. Harta dengan pahala mana akan dititik beratkan? Harta. Perempuan banyak bergaduh pasal pahala atau pasal harta? Harta. Suami tak bagi harta, suami tak bagi itu, bagi pahala. Ada dia fikir? Fikir. Suami tak solat tak apa. Tapi yang dah sedar tu mula, Ustaz, suami saya tak solat, Ustaz saya ni begini, Ustaz. Baru dia nak nampak. Tapi dia masih tak ada pahala lagi. Dia sibuk dengan suruh suami ada pahala. Dia tak ada pahala lagi. Betul? Yang suami-suami sekarang ni ada kupasan ni. Saya terus kupas mengikut realiti semasa. Kalau perempuan tak ada harta, tak dipandang. Apa ni serumah? Apa you boleh bagi kat saya? Apa you boleh bagi kat saya? Ngabih boras adalah. Suruh isi-isi kena ada duit. Jaminan masa depan. Ini yang berlaku. Kita sanggup berhabis masa untuk harta. Tapi untuk pahala kita tak berhabis masa. Apa bukti kita habis masa untuk harta? Tak berhabis masa untuk pahala. Berapa ramai yang kejar waktu solat? Dengan kejar waktu untuk buka kedai, buka bisnes, kejar klien. Kita cerita straightforward sedang mata Allah SWT. Ini realiti. Inilah realiti ni. Saya bagi tajuk realiti ni. Pertolongan harta semua nampak. Bagi harta semua nampak. Oh, bagus dia bagi harta. Bagi pahala? Bagi pahala. Ada juga orang main mercun malam ni. Subhanallah. Aku ingatkan dah habis. Tu bakar harta tu. Bakar harta. Nampak? Orang kana. Macam mana nak kejar, tak nak jadi orang kejar dunia? Kejar masa untuk solat. Kejar suami yang boleh bimbing untuk bertemu Allah. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Yang nampak pahala tak nampak. Orang bagi harta, nampak pertolongan harta. Pertolongan harta ni nampak besar kesan dia. Orang miskin, tak ada harta, bagi harta, seronok. Bagi ilmu, cebik. Tak ada ilmu pun tak apa. Yang penting ada makan, ada duit. Isteri, tak ada ilmu, tak apa. Orang kata, biar bodoh, tak asal ada harta. Nanti orang pandang. Inilah fitnah akhir zaman. Sebab tu orang perempuan beria-ria nak ada harta, supaya tak dipandang bodoh, dia kata. Dia tak tahu bila ada harta boleh jadi lebih bodoh daripada yang ada. Minta maaf cakap. Saya cerita ni, ini fitnah. Benda ni yang paling susah untuk kita pecahkan. Ni tembok yang besar. Itulah dunia. Bukan nak kena ada ilmu. Pergi mengaji universiti pun bukan sebab ilmu. Nak duit, nak gaji. Supaya tak dipandang bodoh. Ada kereta, ada kedudukan. Nanti orang tengok bodoh. Sama juga. Zaman sekarang, kalau ada duit, perangai pun bodoh. Orang kata bodoh juga. Tak ada orang nak puji dah zaman sekarang ni. Lagi-lagi zaman ada jabatan netizen lah, zaman bawang rangers lah, macam-macam. Tak kisahlah dia ada duit ke. Selagi kalau dia buat perangai terselah kebodohan dia. Orang kata otak letak ke lutut, bet ama duit banyak. Minta maaf, malam ni saya cakap tu terang. Tak? Isteri jadi isteri rumah, isteri solehah, dapat pahala. Ada dia ambil kisah? Tak kisah. Mengungut. Saya duduk rumah je bang, tak dapat apa-apa. Saya tak buat apa-apa. Saya tak ada masa depan. Mak-mak yang ni, mak-mak mertua contohlah, yang ada anak perempuan. Penin. Anak jadi suri rumah. Penin. Jangan dia seronok apa? Anak ada harta. Ada duit sendiri. Ada kereta sendiri. Saya mata Allah SWT.
Alang-alang kata bagi habis. Kata kat siapa ni? Ni dekat negara Zimbabwe sana, bukan negara sini. Sila jemaah Allah SWT. Malah fitnah yang lebih besar juga adalah kita salah guna sifat. Orang nak jadi kaya, orang kaitkan kaya tu harta. Kaya harta, kaya harta. Tak habis-habis, kaya harta. Nabi kata, muka surat 10. Cuba tengok Nabi kata apa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul, laisal ghina an kasratil araq, walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya dengan banyaknya harta, akan tapi kaya dengan jiwa. Dengan jiwa. Berapa ramai bila sebut kaya nampak Allah. Disebut kaya je, oh bisnes. Berapa ramai bila sebut kaya nampak bisnes. Berapa ramai bila sebut kaya, wanita solehah tu lah yang kaya dekat rumah tu. Berapa ramai nampak wanita solehah tu kaya. Nampak? Ini yang berlaku. Yang nampak perempuan, ada bisnes. Ni ada bisnes sendiri. Orang kaya. Perkataan kaya tu, sedang jemaah mata Allah, itu fitnah juga bila letak ke harta. Sebab kaya bukan harta. Harta itu fitnah. Fitnah ni dia belum jadi jahat. Kena faham, fitnah belum jadi benda buruk. Fitnah itu dia boleh jadi baik atau boleh jadi buruk. Itu dia. Nampak? Sekarang ni kita nak letakkan bahawa di mana kedudukan utama. Di mana kedudukan utama kita ni? Kaya tu Allah, jiwa, amalan. Kena kaya amalan dulu sebelum kaya harta. Tapi biasanya orang kerja harta dulu, jadi orang kaya. Kaya apa? Kaya harta. Tak, itu realiti. Sebab tajuk malam ni realiti kehidupan masa kini. Nampak? Sama lah kalau kita nak sebut tentang ni saya sentuh lah bab biar benar Ustazah Janita. Masjid tutup. Ada satu kita boleh lihat sebagai falsafah lah. Sebab nak menjaga nama Islam tu sendiri, sebab tak nak jadi fitnah. Kalau lah masjid ni kalau dibuka, mana tahulah kena penyakit, nanti jadi fitnah. Orang Islam pembawa penyakit contoh. Itu satu sudut pandangan, kita boleh terima. Tapi saya nak tanyalah sidang jemaah semua, fungsi masjid ni tempat solat je ke? Nak tanya, fungsi masjid ni tempat untuk apa? Solat je? Sekadar itu je ke? Kalau tanya saya, fungsi masjid tu punca rezeki. Macam mana kerja, macam tu masjid. Kerja nak dapat duit, masjid nak dapat rezeki. Rezeki dapat dari masjid. Tak percaya, tutup masjid total 24 jam, semua tutup. Tengok apa Allah turun. Allah turunkan bala 100% Allah turunkan. Di satu-satu karya yang masjid tak aktif, siap Allah turunkan. Itu rumah Allah. Tapi tak apalah, kita respect lah dengan. Sebab tu jangan sampai hati kita menganggap masjid tu tak ada apa-apa. Sekarang kita ikut saja kehendak pemerintah. It's okay, tak apa. Kuli amri minkum, tak apa. Tapi jangan sampai hilang kita punya fahaman tentang peranan masjid tu apa ya. Dah solat 5 waktu je. Solat kat mana-mana boleh, kat rumah boleh. Memang solat bukan kata kat rumah, satu dunia ni tempat boleh solat. Tapi kenapa ada masjid? Why? Masjid itu adalah syiar, headquarters untuk pemerintah sebenarnya. Lepas tu Nabi kubur kat masjid. Jangan tengok masjid sebagai satu sudut saja. Kalau duduk solat, dekat rumah boleh solat. Betul lah tu. Kalau tengok sekadar solat, dekat kaki lima boleh solat. Tapi kalau tengok masjid sebagai satu syiar, simbol, sebagai satu punca rezeki. Sebab apa punca rezeki? Ni, pahala ni. Jangan tengok tak ada duit, dia fitnah nanti. Pergi masjid tak dapat duit. Nampak?
Masjid punca rezeki. Sebab itu kalau fantashiru fil ard, lepas solat bertebaran kamu di muka bumi. Itu kan surah Jumaah. Nampak? Sekarang lagi mudah-mudahan lah menonton yang ada penguatkuasa ke Masjid Pusat Pentadbiran. Kenapa Nabi pindah berhijrah dari Mekah ke Madinah, boleh buat Masjid Quba? Lepas tu tak payah solat kat mana-mana, boleh. Tak payah buat masjid, tak apa. Kenapa di Turki Utsmani, Byzantine, nak rebut Hagia Sophia tu jadi masjid? Why? Kenapa Baitul Maqdis beria-ria nak direbut jadi pusat pemerintahan mereka? Sebab tu ni fitnah harta, fitnah lah ni. Bila masyarakat kita tak mau, ulama' mungkin faham, ulama' faham dah, tak usah bimbang. Ada sebab kenapa masjid ditutup, kerana mudarat, tak apa, kita terima. Tapi bagi yang menonton ni, bagi kita macam saya golongan awam, jangan sampai tengok masjid tak ada peranan. Kalau anak-anak tanya, mak, masjid untuk apa mak? Entah, untuk siap je. Masjid untuk siap, untuk AJK, untuk orang yang tak ada kerja, pergi masjid. Murahnya kita letak, murahnya. Malah mengajar kat masjid, minta maaf, ni saya cakap terang ni. Ni tajuk malam ni tajuk panas sikit. Masuk masjid, penceramah kat masjid, berceramah di masjid dengan berceramah di TV. Popular lagi dekat TV pada kat masjid. Sedangkan wallahi kat masjid Allah tengok. Wallahi antara tempat yang confirm Allah tengok di masjid, Allah is watching. Sebab rumah Allah. Kat TV belum tentu orang je tengok, Allah tu sedap tak tengok. Jadi mana lebih popular, masjid atau TV? Masjid. Itu pun kita, alah saya penceramah masjid je, alah saya kat masjid je. Tak macam entah worldwide ceramah hebat. Nampak? Tak membenarkan jemaah tabligh itu kena tanyalah. Mungkin ada perkara-perkara teknikal yang tak benar kan. Bukan tak benarkan jemaah tabligh secara total. Itu kena bincangkan sebenarnya. Bukan tak, AJK okey sebenarnya, buat bincang. Mungkin ada isu-isu yang perlu diselesaikan. Dia mesti ada sebab. Bukan tak ada jemaah AJK Masjid Alang orang tabligh tak boleh masuk. Bukan, ada sebab dia tu. Bincanglah. Nampak? Bincang. Baik. Jadi sebenarnya Muhammad Allah SWT. Nah, ini nak kaitkan betapa fitnah harta ni akan menyebabkan tempat yang boleh mendatangkan harta itulah yang mulia. Anak yang boleh bagi harta, itulah anak yang disanjung. Nampak? Oh, boleh bagi mak dia harta, sogok harta bagi, tu sanjung. Suami yang boleh bagi harta, itulah yang power. Abang nak kahwin lagi boleh, rumah seorang sebiji, kereta seorang sebiji. Abang kalau tak mampu, abang jangan cakap banyak. Apa yang tak mampu tu? Tak mampu duit. Itu yang dia tengok. Nampak tidak? Mana-mana tempat yang boleh datangkan duit, itu kita jaga. Kenapa kita jaga prospek dalam bisnes? Sebab boleh bagi duit. Kenapa tak nak jaga mak ayah? Sebab mak ayah kita bagi duit. Suami, isteri, nampak? Duk minta duit kat suami contoh, ataupun dia nak bagi duit kat suami, berkira. Sebab apa? Tak ada value. Tapi kalau bagi kat orang, value tinggi, puji. Nampak tidak? Ya Tuan Naim Mazuki, tak apalah. Dia benda yang tak wajib, kita tidak perlu jadikan perbahasan panjang macam salam. Orang tak nak jabat, it's okay. Dia bukannya benda yang boleh timbulkan sampai rosak institusi ke apa ke. Kita terimalah dengan sebab salam, bukan sebab tak nak, tapi sebab ada musyakah, ada halangan. Kita raikan. Cuma sekarang ni, malam ni kita nak tekankan realiti akhir zaman. Masalah manusia itu sepatutnya adalah masalah nak memenuhi kehendak hati. Hati yang kembali kepada Allah. Itu masalah kita. Sebab tu diutuskan Nabi dan Rasul.
diutuskan Nabi dan Rasul ni nak ajar suruh cari duit ke? Nabi dan Rasul diutuskan ni adakah nak ajar suruh manusia cari duit? Dah, cari Allah, cari pahala. Bila cari Allah, adakah dia sebagai satu departmen yang kecil? Sebagai departmen yang hanya dipakai waktu tertentu saja? Sehingga Allah sendiri meletakkan Rasulullah menjadi khalifah. Bukan isu kecil, isu besar. Jadi jangan buat main isu tentang hati. Tetapi apabila manusia tidak dibawakan kembali kepada hati, jadi tak puas hati. Yang berlaku, diletakkan dalam hatinya itu kebendaan. Kebendaan. Dalam hati kita ni semua penuh dengan kebendaan. Ini yang berlaku. Sebab itu, kalau kita lihat agenda ni sekarang, macam saya tulis di sini, tanpa kita sedari, seluruh aspek kehidupan ini mengutamakan harta, duit. Tanpa kita sedar, semua akan terkena fitnah ni. Jangan main tuan-tuan. Ini fitnah ni. Sebab tu doa minta ke Allah Ta'ala, belajar hakikat kehidupan supaya tak terfitnah dengan fitnah yang besar ni dulu. Setakat hari ni saya tak jumpa lagi orang buang harta. Tak ada. Orang buang duit tak ada. Orang buang suami ada. Orang isteri ceraikan suami ada. Sebab suami duk melengkar kat rumah, tak ada apa-apa, no benefit, no value, ceraikan suami. Dahsyat tu. Isteri ceraikan suami. Suami buang isteri ada. Anak buang mak ada. Mak buang anak ada. Buang saudara ada. Buang duit, gila orang kata. Gila ustaz nak buang duit. Gila nak buang duit. Setakat ni tak ada orang nak buang duit. Nampak? Nampak? Itulah dia. Hubbud dunia, penyakit zaman. Ini yang menghalang kita. Jadi, apa yang menghalang saya untuk kenal Allah? Harta. Jawab tu je. Ini Nabi cakap. Harta. Apa yang menyebabkan Ustaz saya tak boleh nak taat dengan suami? Harta. Sebab you akan question, apa saya dapat saya taat dengan suami? Apa saya dapat? Cuba kalau suami bagi 1 juta sebulan, it's okay, I okay, okay pula. Bagi kad kredit unlimited, bagi apa yang dia nak. Itulah Puan Amira. Bila dah tak taat, nak cerai. Mampu ke? Mampu ke dia nak hadapi fitnah itu? Dia tak perform lagi, dia nak tinggalkan. Dia nak meninggalkan kekusutan itu. Ingat, setiap benda yang berakhir dengan huru-hara atau perkara yang ditinggalkan tanpa ada kesempurnaan, tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan ingat boleh lepas tangan. Saya dah tak mampu taat, Ustaz, saya nak bercerai. Silakan. Allah tanya juga. Kalau dia tak mampu cover balik, ataupun dia cerai, ataupun dia tak mampu kahwin lagi nak jadi lebih baik, ingat, perkahwinan yang lama tetap akan ditanya. Setiap apa yang pernah kita buat kat atas muka bumi tetap akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jangan ingat nak lari kata, soalan tadi, nampak? Soalan tadi dah tak larat lah Ustaz nak ni. Sebab apa tak larat? Tak dibayar duit. Sebab apa tak larat taat? Sebab tak ada duit. Kenapa orang boleh larat penat-penat buat kerja? Sebab ada gaji, ada duit. Sebab tu dakwah ni kadang tak ada duit, habis duit. Nampak? Sebenarnya Muhammad Allah SWT. Jadi kita kena perbetulkan ini sebenarnya Muhammad Allah SWT. Harta itu keperluan dunia, tapi bukan keperluan utama untuk berjumpa dengannya, yakni Allah. Ingat, harta keperluan dunia. Lagi akhir zaman sebut harta. Tapi ingat, bila nak berjumpa dengan Yang Maha Esa, Allah tak pandang harta. Nak jawab macam mana?
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala. Tak semua macam tu ustaz, atau benda bukan segala-galanya. Kalau Nabi dah kata macam mana? Kita bercakap atas sebab Nabi kata likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati almas. Semua umatku kena fitnah. Memanglah orang tak ambil harta. Tahu tak apa efek daripada harta? Popular. Dia nakkan perhatian. Memang dia tak nak duit dah. Ambil lah duit ni. Tapi dia nakkan perhatian. Harta membawa orang tengok dia. Kalau dia tak nak harta pun, tapi orang nak tengok dia. Sama juga. Kenapa orang nak ada harta? Supaya nak dilihat. Ya, Ustaz cakap, ya ke nak dilihat? Allah kata, harta ni nak memegah-megah dia. Surah Al-Hadid ayat 20. Nak memegang-megah dia, nak nunjuk, bagi tahu yang aku ada harta. Okey, katalah tak nak harta, tapi nak popular, sama je. Tak nak harta tapi nak diraikan, nak disanjung-sanjung, nak dipuja-puji. Sama. Tak lari daripadanya. Sini Imam Allah SWT. Jadi bila kata Nabi kata likulli ummatin fitnah, makna potensi nak kena tu tinggi. Sebab tu cepat-cepat kena ada protection. Nampak? Protection. Gunakan harta untuk mencari redha Allah. Silat-silat dipergunakan. Nampak? Puan Siti Syarifah, semua orang memang cakap kita nak gunakan harta untuk mencari redha Allah. Masalahnya tak redha pula dengan apa yang Allah bagi dengan harta tu. Allah sikit dah pula. Alah, saya berkata hati. Kita mula-mula sebab nak gunakan harta untuk redha Allah. Lalu sekali bila Allah bagi tak berapa, tak redha pula. Tak payah cerita lah. Pendek cerita, titik lah nokta. Harta tu fitnah. Tak payah nak kona-kona. Kita straight forward cerita malam ni. Yang menghalang kita nak kenal Allah, harta. Khalas. Tak usah nak syarah lagi panjang. Tak payah nak betulkan, tak payah nak tegak barang benang-benang yang basah. Tak payah tegakkan benang yang basah. Itu saja. Alhamdulillah. Habis welder pekan. Mudah-mudahan yang mencari kebenaran, yang baru bersiaran, yang baru mengikuti ini, mungkin yang dah lama mengikuti, fahamlah kaedah penyampaian dia. Apa yang kita sampaikan pada malam ni adalah kita berbicara soal hakikatun. Kita bercerita tentang kebenaran. Kebenaran, Nabi kata pahit. Kulil haq walau kana marran. Kalau tak pahit, itu bukan benar. Kalau bicaranya manis-manis, itu bukan kebenaran. Kebenaran ni pahit. Tapi pahit yang menyihatkan. Kalau cerita bahagia tiba seronok je, tiba-tiba saya cerita malam ni bahagia, tiba-tiba semangat nak pegang harta, itu fitnah. Patutnya sahabat dulu pegang harta takut. Khalifah Umar Abdul Aziz dapat jawatan pemerintah, menangis. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Harta ni bukan benda yang, bukan dream come true lah. Bukan satu benda yang nak di wishlistkan. Sedangkan mata Allah SWT. Berapa banyak kali ni kita dengar harta, kali ni perbincangan terbalik. Bila sebut harta je pahit. Pahit betul Ustaz harta ni. Ya, sebab harta ni fitnah. Jangan cuba-cuba nak bagi kredit dekat harta tu dulu. Sebab ramai akan mati dengan harta tu. Ini kita akan syarahkan nanti kalam ulama. Sebagai contoh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kita selampau bagi semangat kat dunia, konon-konon nak semangat hidup. Akhirnya hujung-hujung kita sengsara. Sebagai contoh sebenarnya Muhammad Allah SWT. Sebagai contoh, waktu muda kita habiskan masa cari harta. Ingat, siapa waktu muda habis masa cari harta, ditakdir Allah panjang usianya, waktu tua dia sengsara. Dia banyak sakit hati. Hati-hati. Sebab masa dia terbuang cari harta, bukan cari pahala. Waktu muda tak digunakan untuk cari pahala. Waktu tua baru nak pakai, dia akan dapat tekanan nanti. Waktu sihat
tidak digunakan untuk cari pahala. Waktu sakit datang, merana dia nanti. Ini Nabi dah ingatkan 5 sebelum 5. 5 sebelum 5. 5 sebelum 5 tu Nabi kata apa? Sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Hidup sebelum mati. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Jadi kalau dah hujung-hujung rasa perit, rasa pedih, renung dulu muda cari apa. Orang muda pula jangan duk rasa terkinja-kinja nak cari harta, seronok rasa. Ikut jejak langkah dulu-dulu duk dream tentang harta. Dream nak rumah besar, nak kereta besar, nak dream. Akhirnya habis kita. Menyesalilah perkara itu. Sedang jemaah mata Allah SWT, kita masih berbicara dalam realiti kehidupan masa kini, dalam muka surat 10 mukadimah dalam perbincangan hakikat kehidupan. Dalam perenggan yang kat bawah tu, yang kitab yang baru ni, Allah bagi tahu dah barang dunia ini permainan. Jadi barang permainan tidak boleh dijadikan sebagai topik yang serius dalam perbincangan. Dunia ini permainan. Dunia ini permainan. Nampak? Kita akan nanti bincang tentang dalil yang mengatakan dunia ini permainan. Ini surah Al-An'am ayat 32. Muka surat 11. Bukan muka surat 11. Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 32, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendu gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kamu tidak memahaminya? Why? Apa beza cari harta dan cari rezeki? Cari harta dia tinggalkan semua tuntutan Allah Ta'ala. Tuan, tu cari harta. Cari rezeki, cari keberkatan Allah. Jaga solat awal waktu. Cari rezeki. Macam malam ni cari rezeki ke cari harta, Puan Ju? Malam ni cari rezeki lah. Rezeki itu pahala. Apa sahaja yang berkaitan dengan amal ibadah, itu rezeki. Dapat harta belum tentu rezeki dia lagi. Sebab Nabi kata rezeki itu apa yang dia makan, habis. Apa yang dia pakai, lusuh. Apa yang disedekahkan, itulah rezeki. Tapi kalau cari harta lah. Figure, RM, bayar habis semua itulah. Solat tinggal, solat lambat, gaduh laki bini, gaduh anak beranak, gara-gara cari harta, tinggal anak isteri kerana konon-kononnya berjuang demi masa depan untuk harta. Anak-anak tak reti mengenal Allah, tak ke mana. Isteri penuh dengan penyakit hati. Lepas tu katalah isteri sakit hati. Padahal hati isteri ni memang sakit dah tu. Tak kenal Allah memang sakit. Hati yang tak kenal Allah sakit. Kita dok faham sakit dia kena marah. Sakit hati saya, Ustaz. Itu perasaan yang sakit. Sakit ni kalau dia duduk relax, itu sakit lah tu. Dia tak kenal Allah, sakit. Nampak? Jadi kata Allah Ta'ala, dunia ni permainan. Duit itu permainan. Barang permainan. Kenapa buat serius? Kenapa bergaduh buat duit? Kenapa suami isteri sanggup bergaduh buat duit? Kenapa anak beranak sanggup bergaduh buat duit? Berkira-kira buat duit. Why? Dengan Allah Ta'ala nak sedekah ni, rasa macam duit ni serius sangat. Allah kata, kenapa? Soalan ni saya tolong sampaikan je dengan intonasi begini. Jangan salah faham pula. Ustaz ni sedap rasa dia cakap kita ni. Tak, saya tolong sampaikan saja. Kalau cakap kenapa tak faham-faham? Kamu tak tahu ke yang mana satu yang benar ni? Tu dia, ya Allah. Allah kata surah Al-An'am ayat 32. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tak apa telah. Saya pun ditanya begitu oleh guru saya. Saya ditanya oleh arwah tok saya, guru saya. Semua cakap gitu. Nampak? Tahu guru saya, Guru Nizah cakap, Tuan Guru Nizah cakap kat saya apa? Kau ni Farid, bak dunia ni, time kau diperlukan saja. Time kau tak diperlukan, dia orang akan buat kau macam najis. Macam tu sekali dia cakap kat saya.
Boleh ke topik berakidah? Macam mana nak cerita berakidah Tuan Ilyas Junaidi kalau berduit pun tak selesai? Duit besar ke Allah besar? Sekarang mari kita cerita berakidah. Allahu Akbar. Duit besar ke Allah besar? Ni cerita berakidah ni. Kalau Allah besar, tak ada duit, tak ada isu. Kalau Allah besar, berapa figure? 1 juta? 100 juta? 1 bilion? Kecil ke besar? Mari kita cerita berakidah. Sebab ada request. Ada yang request cerita berakidah. Mari. Ni cerita berakidah lah ni. Tauhid dan tasawuf dalam kehidupan. Cerita berakhirat, cerita akidah lah tu. Nampak tidak? Kalau masih melihat 1 juta tu besar, 100 juta tu besar, melihat 1 bilion tu besar, maka Allah kecil. Dia takkan nampak besarnya suruhan Allah. Tapi ketika melihat Allah tu maha besar, maka 1 juta kecil, 1 bilion kecil. Contoh, nak tinggalkan solat kerana kejar 1 juta, ataupun nak lambatkan solat. Ni cerita berakidah ni. Memang solat awal waktu tak wajib. Tapi kalau dalam hati mengatakan bahawa 1 juta lebih besar daripada solat, rosak akidah. Habis. Alah, tak apa. Kisah Bani Israel hari Sabtu Allah uji dia. Nampak sangat? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah panggil. Ni berakidah ni. Nampak? Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Benar Tuan Muhammad Fauzi. Allahu Akbar. Nampak tidak? Adakah kita terkejar-kejar untuk pergi menyahut panggilan Allah? Jadi bila kata Allah Maha Besar, lepas takbir lupa kita biar letak kunci. Itu berlaku dah tu. Ini yang berlaku sebenarnya Muhammad Allah SWT. Alhamdulillah lah, tahun ni kita tak ada bazar Ramadan. Kalau ada bazar Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Berapa ramai yang silap tak solat maghrib, ataupun lambat solat maghrib gara-gara jual goreng pisang. Mana lebih besar? Jual goreng pisang atau solat awal waktu? Nampak tidak? Sekarang ni kita besarkan siapa? Nampak? Sebab itu Allah kata, kenapa tak nak faham? Dunia dan sisi tidak terlepas sebagai permainan dan tipu daya. Terutama yang saya cerita bab solat ni, bagi yang berniaga. Berniaga tak ada alasan untuk lambat solat sebenarnya. Sebab mereka masa mereka free. Masa mereka free, tapi terikat dengan klien pula. Bayangkan, awak dah bisnes, masa dah bebas, tiba-tiba tak boleh nak awal waktu. Apa alasan nak jawab dengan Allah? Ni bab akidah ni. Saya tak pandai sangat akidah ahli sunnah. Tak apa Tuan Ilyas, saja dia. Kita nak kait dengan kehidupan. Kadang-kadang kita banyak cerita praktikal. Praktikal tentang bagaimana nak besarkan Allah. Sebab nanti Allah tanya marok buka. Tu je. Kalau nak cerita tentang penelitian, kalau ahli sunnah wal jamaah, itu tidak meletakkan berbekas. Usaha tak ada bekas. Tuan Ilyas Junaidi, bagus soalan. Usaha tak ada bekas. Ahli sunnah wal jamaah meletakkan kudrat, kuasa pada Allah. Usaha tiada kuasa. Itu akidah ni. Mengesakan Allah. Jadi bila kata usaha tak ada kuasa, tak ada bekas, maka jangan besarkan usaha. Maksudnya, contoh bagi yang berniaga, jangan sibuk berusaha sampai solat tak terjaga. Jangan sibuk jaga harta sampai kedekut nak sedekah. Jaga harta. Takut miskin. Awak duit banyak, sedekah berkira.
Duit banyak, bukan duit sikit. Duit banyak, Allah bagi. Juta-juta Allah bagi. Tapi sedekah nak lari tag. Nampak? Jadi itu Tuan Ilyas Junaidi. Jadi bila kita faham secara konsep, secara konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu, yang paling utama tu adalah meletakkan makhluk usaha tidak memberi bekas. Tapi masih pada manusia untuk berusaha. Tapi yang memberi jadi pada semua perkara itu Allah. Tapi tidak serah semua ke Allah. Tu Ahlussunnah wal Jamaah in between. Cantik. Tak ada serah Allah belaka. Jadi Jabariyah. Usaha belaka. Jadi Qadariyah. Maksudnya dia kederat. Kalau tak usaha tak jadi ni. Usaha tangga kejayaan. Usaha ni. Kalau tak usaha macam nak datang rezeki, Ustaz. Hati-hati statement macam tu. Hati-hati. Statement macam tu rosak akidah. Terlajak dah malam ni. Seronok cerita malam ni, seronok. Nek syekh kita. Jadi bila kata Jabariyah, serah ke Allah belaka. Tak apa nak buat macam mana, Allah dah macam ni, macam mana, dia main alasan Allah je. Mari Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah in between. Zakat emas ni, tengok emas siapa. Kalau emas isteri lah. Dia zakat emas ni bukannya taklif pada suami. Kalau zakat emas itu, zakat pada siapa? Emas tu yang nak keluarkan zakat. Jadi kalau dah kata kita belikan, kemudian emas tu, jadi isteri dia tak ada duit, dah kita belikan, kita lah bayar. Tu. Tapi kalau isteri tu ada duit, isteri tu pakai, tu zakat emas, isteri bayar lah, dia pakai. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Jadi bab niaga ni, sebab tu niaga ramai huru-hara. Niaga. Okey Ustaz, saya dah jaga solat awal waktu. Nampak? Tapi dah jaga solat waktu tapi masih melihat dunia besar, pun tak jadi juga. Dah jaga solat tapi masih nampak dunia besar. Maka dia jaga solat sebab apa? Sebab supaya murah rezeki, dia panggil, supaya dapat duit banyak. Tak jadi juga. Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT dalam muka surah 12 penutup. Jadi dia bukan kena pakai, masuk pakai ni puan sana, dia ada haul dia. Dia ada kiraan dia, ada sampai cukup dia punya nasab dia tu. Ada kiraan dia tu, maka baru dikenakan. Jadi kena timbang lah, kena rujuk pada zakat. Berapa amount yang akan dikenakan itu. Okey? Baik. Jadi permainan tak boleh jadikan keutamaan. Allah kata dunia sebagai permainan, hidup dunia ini permainan, maka tidak boleh jadikan keutamaan. Okey, baik. Jadi saya nak buat kesimpulan. Dalam muka surat 12, sebab kita lemah. Jawapan pada hadis Nabi SAW pada Sauban radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu ketika, satu masa, kita akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa ataupun musuh-musuh, ibarat seperti nak makan. Maka kata sahabat waktu itu, sahabat panik. Kenapa ya Rasul? Sebab tak ramai ke waktu itu? Maka Nabi kata waktu itu, tidak. Bahkan mereka kasir, banyak. Jadi sahabat panik. Kenapa banyak tapi boleh dikalahkan oleh musuh? Maka ketika itu Nabi kata, ramai tapi seperti buih. Buih ketika banjir. Buih ni nampak banyak tapi kosong dalam, kan, sifat buih. Kenapa jadi begitu? Sesungguhnya, ni ayat dia. Nampak? Sesungguhnya Allah telah mencabut rasa takut musuh kalian. Musuh yang takut disebabkan Allah cabut. Allah cabut musuh punya ketakutan itu. Nampak tidak? Jadi Allah cabut
rasa takut musuh kepada kita, Allah cabut tau. Bukan main-main. Kenapa Allah cabut? Kemudian Allah dah cabut daripada musuh takut. Tak takut, musuh tak takut. Kemudian Allah campakkan pula penyakit dalam hati umat-umat Islam zaman. Itulah dia wahan. Wahnun. Itulah orang cuba kaitkan dengan Wuhan tu. Nampak tidak? Cinta dunia. Apa itu? Ma wahnun ya Rasul. Ditanya oleh sahabat, apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Nampak? Cintakan dunia dan takutkan mati. Takut mati ni bukan takut mati kat kubur tu sebenarnya. Itu kok mana semua orang tahu mati. Tapi mati yang dikatakan di sini takut kehilangan harta, takut kehilangan dunia. Takut kehilangan dunia. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, riwayat Abu Daud dan lain-lainnya. Jadi di sini kita lihat kelemahan itu bermula dari dalam, bukan dari luar. Bukan sebab kita tak ada harta, bukan sebab kita tak kuat dari segi luaran, tetapi ingat, dia runtuh dari dalam. Dia runtuh dari dalam. Bila runtuh dari dalam ni, bahaya. Kita hari ni ada masalah kerana dalaman kita bimbang, terkena dengan penyakit ini. Cinta dunia, maka tidak boleh ada dua cinta. Di sinilah Syekh Qadir Jalalain rahimahullah mengatakan dalam hati tak boleh ada dua cinta. Ni orang duk kaya tak ada dua cinta tu adalah tak boleh ada dua isteri. Itu perginya. Dua cinta ni makna tak boleh ada dua. Cinta dunia ke cinta Allah? Kalau ada cinta dunia, tak ada cinta Allah. Kalau ada cinta Allah, dia tak cinta dunia. Pilih. Nampak tidak? Al-wahnun. Jadi cinta dunia ni yang menyebabkan kita terkejar-kejarkan dia. Apa dia cinta? Cinta kita akan utamakan lah. Kejar harta sampai sanggup tinggalkan pahala. Nak kumpul hartanya pasal sampai tak ada insentif untuk sedekah. Sedekah konsisten, wakaf, tak ada. Kita tak buat pun benda tu. Menganggap benda tu tak penting. Yang kita tahu simpanan je penting, wakaf tak penting. Yang kita tahu sedekah ni ikut bila ada. Sepatutnya adakan sedekah. Iaitu harta lah, sedekah harta. Masa kita guna untuk harta, tanah guna untuk pahala. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Begitulah kesimpulan kita pada malam ni. Kita akan sambung lagi siri ini besok. Kepada semua yang menonton, jangan miss kelas ni. Nanti Kang tak sampai makna korang tak faham. Kang jangan salah faham. Sebab dengar separuh-separuh nanti takut tak faham. Jadi ada masa ni, luangkanlah masa malam. Walaupun besok mungkin ada kerja, ada tak kerja, luangkanlah waktu malam ni. Duduk nyandar kan, tengok. Tak ke mana-mana pun. Lainnya kalau nak kena balik rumah ke, ambil masa lama 1 jam lagi nak balik. Jadi insya-Allah, jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita pada malam besok. Masih dalam perbincangan realiti kehidupan masa kini. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Besok saya akan ulang balik dan kita akan buat gambar rajah macam biasa. Setiap kali topik kita akan masuk dan kita akan buat murajaah dengan gambar rajah. Boleh insyaAllah. Terima kasih banyak. Minta maaf terkasar kata, terkurang bicara. Terima kasih yang menonton semua pada malam ni. Bantu sebarkan biar banyak-banyak sebar, biar ramai yang tahu. Dalam yang sedang menonton 3 tu lebih ni, alhamdulillah. Ya, start 9.30 on call lah, standby lah. Biasalah producer dialah tukang dialah semua dia. Jadi kadang-kadang tu ada gap sikit 9.35. Biasalah tu lari-lari sikit. Cuma 9.30 tu on call lah. Nak sedang cerita, aktifkan notification tu. Notification aktifkan. Dan yang belum like tu like. Dan juga kepada saya nak bagi tahu sini yang belum lagi subscribe untuk YouTube. Saya ada YouTube saya, nama Ustaz Farid Abu Aulia lah.
untuk mana-mana bahan-bahan kita punya kuliah ni akan diupload di situ. Jadi yang mana belum subscribe lah, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita berhenti kat Muskat 12 ni. Kita akan ulang kaji, kita akan sambung besok, insya-Allah pada pukul 9.30 malam, insya-Allah. Bertemu lagi kita pada siaran kita kuliah pengajian online Hakikat Kehidupan, kajian tauhid dan tasawuf dalam merungkai permasalahan-permasalahan kehidupan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Semua yang menonton pada malam ni, Allah pilih kita semua untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.